Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1558. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Setidak-tidaknya tunjuklah sedikit rasa hormat. Adakah rakyat Malaysia sudah tidak sayangkan negara? Denyut nadi yang sentiasa didengari. Jangan sampai dianggap seperti musang berbulu ayam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika merasmikan pembukaan Parlimen kemarin, antara inti parti titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ialah peringatan baginda kepada ahli-ahli parlimen bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Baginda bertitah semua orang harus menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Titah baginda lagi. Tidak dinafikan titah tersebut adalah titah yang baik demi kepentingan negara serta rakyat. Bagaimanapun ketika sesi parlimen bermula, lain pula jadinya. Titah agung itu bukannya hendak dijunjung dan dihormati, tetapi seperti cuba dipertikaikan pula. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyatakan pendapat bahawa Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Hassan mengingatkan rakyat Malaysia bahawa Agong adalah tertakluk kepada sistem raja berperlembagaan, bukan raja mutlak. Agong tidak boleh tidak layan jika benar-benar wujud keadaan seperti yang dinyatakan di dalam perlembagaan, seperti yang ada disebut di dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana pihak pembangkang berjaya mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk membentuk kerajaan baharu. Adalah sah dan legitimate atau absah jika kerajaan yang ada tetapi hilang keabsahan, maka pembangkang berusaha secara perlembagaan mengikut undang-undang dan demokrasi menggantikan kerajaan penyandang yang telah hilang sokongan. Agong kena ikut peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, bukannya ikut selera dan sentimen peribadi, kata Hassan di Petik Malaysia Kini. Hassan berkata bahawa adalah menyalahi undang-undang dan tidak berperlembagaan untuk kerajaan yang telah kehilangan sokongan dan keabsahan untuk memerintah dibenarkan terus menjadi kerajaan sehingga tamat penggal pilihan raya. Perlembagaan Persekutuan tidak ada kata bahawa sesuatu kerajaan yang dibentuk selepas satu pilihan raya akan tetap kekal hingga tamat tempoh 5 tahun, iaitu sehingga pilihan raya umum akan datang. Agong juga seperti ahli-ahli politik kena patuh dan hormati Perlembagaan Persekutuan. Perkara yang tidak ada di dalam perlembagaan tidak boleh diada-adakan sesuka hati. Yang boleh meminda perlembagaan hanya satu badan sahaja, iaitu Parlimen. Dalam perkara ini, Agong telah crossed the line atau melampaui batas, katanya, mengejutkan banyak pihak. Sementara itu, Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menifatkan titah Agong mengenai pertukaran kerajaan adalah pandangan peribadi baginda. Kata beliau, seorang Perdana Menteri boleh dianggap hilang keyakinan melalui beberapa kaedah yang dinyatakan dalam perlembagaan. Menurut Ahli Parlimen Kota Baru itu, setiap orang perlu memberikan pandangan berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Itu pandangan tuanku. Tetapi sesiapa pun yang bercakap, ia mesti mengikut Perlembagaan Persekutuan. Apa-apa pun mesti ikut perlembagaan, katanya. Taqiyuddin yang juga seorang peguam menambah, seseorang Perdana Menteri boleh digantikan walaupun ketika Parlimen masih berkuat kuasa, iaitu apabila individu terbabit hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Hal tersebut katanya termaktub dalam perlembagaan. Beginilah, meskipun apa yang dinyatakan kedua ahli parlimen berkenaan, iaitu seorang di blok kerajaan dan seorang lagi di blok pembangkang, jika ada kebenarannya sekalipun, tindakan mereka menyanggah secara terbuka turut memperlihatkan sikap tiada rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara yang berdaulat.
Apatah lagi, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar baru kira-kira sebulan dilantik menjadi agung. Tidak bolehkah sementara tiada apa-apa gerakan untuk menjatuhkan kerajaan ketika ini? Mereka tidak membuka mulut mempertikaikan titah agung itu secara terbuka. Lagipun mereka beria-ia bercakap daripada sudut perlembagaan menyanggah titah agung itu, adakah blok pembangkang sudah mempunyai jumlah yang cukup ahli-ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada? Kalau bilangan pun tiada, apa tujuan sanggahan itu dilakukan sekarang ini? Bukankah berdiam itu lebih baik, lebih manis dan lebih beradab? Setidak-tidaknya tunjuklah sedikit rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong yang seharusnya kita sanjung kedudukan baginda. Pekerja P-Hailing kantoi serduduk parti. Demikian tajuk berita Sinar Harian yang disiarkan pada 27 Februari lalu. Sikap tamak seorang pekerja P-Hailing mencari duit tepi memakan diri selepas dia diberkas ketika cubaan membawa keluar 6 pendatang asing tanpa izin parti dari Kota Baru Kelantan minggu lalu, lapor akhbar berkenaan. Perbuatan jahat pekerja tersebut dikantoikan oleh pasukan taktikal khas Immigration atau PASTAK yang melancarkan ops khas menyerbu beberapa lokasi sekitar Kota Baru sejak Sabtu lalu. Pada 28 Februari pula, akhbar berita harian memuat naik laporan mengenai kejayaan PASTAK menumpaskan kegiatan tikung darat dikenali Ali Rohingya yang menyediakan rumah tumpangan buat pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar yang mendarat di Kelantan. Tindakan pantas anggota PASTAK berjaya menahan suspek yang dikenali sebagai Ali berketurunan etnik Rohingya dan dipercayai dalang utama sindiket ini, ujar Ketua Pengarah Immigration Datuk Roslin Jusof dalam kenyataannya seperti dipetik. Roslin berkata PASTAK menemui sepucuk pistol angin ketika memeriksa kediaman Ali. Susulan serbuan sebuah rumah di sekitar pengkalan kubur Kota Baru, pihak Immigration berjaya menangkap seorang lelaki Rohingya dikenali sebagai Rahim yang dipercayai dalang dan orang kanan Ali. PASTAK turut menahan 4 lelaki warga Myanmar dan merampas sebuah kereta Perodua Viva. Parti ditempatkan di rumah penampungan sebelum dipindahkan ke Kuala Lumpur menggunakan bas ekspres bagi mengaburi pihak berkuasa. Sindiket ini dipercayai beroperasi selama 6 bulan dan mengenakan bayaran antara RM500 hingga RM1,000 seorang, tegas Roslin. Ingatlah kita, awal Februari lalu rakyat digemparkan dengan berita 131 tahanan parti melarikan diri dari blok lelaki Depo Immigration sementara Bido Perak. Sehingga hari ini Jabatan Immigration JIM masih memburu 30 parti terbabit yang belum berjaya ditahan. Apa yang menakutkan ialah kenyataan Roslin bahawa kemungkinan mereka masih berada sekitar Perak dan dalam kalangan komuniti mereka. Setiap kali operasi dilakukan di penempatan warga asing, semakan cap jari juga akan dibuat memandangkan kemungkinan mereka sudah berada dalam masyarakat dan sukar untuk membuat pengecaman wajah. Jelas Ketua Pengarah Immigration itu dalam satu temubual khas di TV3 baru-baru ini. Bukan hanya etnik Rohingya dan Myanmar yang membanjiri negara ini secara haram, tetapi rakyat negara-negara lain termasuk Bangladesh, Nepal dan Indonesia juga sudah lama beranak pinak di negara ini tanpa diketahui taraf pemastautin mereka. Contohnya bulan lalu, pasukan gerakan UMNO PJA Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menggempur 7 blok Pangsapuri Baiduri di Bandar Tasik Kesuma, Beranang Selangor yang menjadi mini Dhaka. Ketua Pengarah Immigration menegaskan bahawa daripada 752 warga asing yang diperiksa, seramai 561 orang terdiri daripada 447 lelaki, 87 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 3 bulan hingga 55 tahun telah ditahan. Maklumat diperolehi pasukan operasi mendapati hampir 80% kediaman di Pangsapuri ini didiami warga asing yang mendatangkan kebimbangan terhadap penduduk tempatan. Majoriti warga asing yang tinggal di sini menyewa rumah dengan bayaran antara RM600 hingga RM800 sebulan, dengan ada antaranya didiami sehingga 10 orang, kata Roslin seperti dipetik Berita Harian 20 Januari lalu. Roslin berkata Pangsapuri terbabit adalah antara 220 lokasi hotspot warga asing di seluruh negara, dengan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi lokasi hotspot.
Menurut beliau, warga asing apabila sudah lama tinggal di satu-satu tempat, jumlah mereka semakin ramai. Apabila itu berlaku, lokasi itu akan dijadikan sebagai tempat mereka menjalankan urusan harian dalam kelompok mereka serta membuat aktiviti seperti rakyat tempatan, dan perkara itu kita mahu elakkan, tegasnya. Bukan hanya di Kelantan, Perak dan Lembah Kelang, khususnya Selangor yang menjadi tumpuan pendatang asing, khususnya parti, Johor juga berhadapan dengan isu yang sama. Minggu lepas di Johor, operasi pemeriksaan dijalankan oleh JIM ke atas 26 premis di Johor Bahru dan 2 premis di Mersing, membongkar aktiviti warga asing yang menggaji parti. Dalam operasi berkenaan, seramai 147 orang warga asing serta tempatan telah diperiksa dan 65 daripada mereka ditahan, termasuk seorang warga Bangladesh yang bertindak sebagai pengurus premis yang menggajikan warga asing sebagai pekerja. Kata Pengarah Immigration Johor, Baharudin Tahir, dalam kenyataan di Petik Harian Metro 14 Februari, negara seumpama dikepung di segenap sudut oleh pendatang asing, khususnya parti. Anehnya, industri sawit negara dikatakan menanggung kerugian nilai ekspor sebanyak 7.9 bilion ringgit setahun akibat kekurangan hampir 40,000 tenaga kerja. Puncanya, menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani, lambakan buruh asing di sektor pengilangan seramai 160,000 serta perkhidmatan 27,000 orang yang tidak boleh dipindahkan untuk berkhidmat dalam sektor perdagangan komuniti berkenaan. Masalahnya ialah mereka dibawa masuk atas tiket manufacturing atau pengilangan dan services, iaitu perkhidmatan, menyebabkan mereka enggan bekerja di ladang, kata Johari di Dewan Rakyat kemarin. Persoalannya, apa yang terjadi kepada lebihan sejumlah 187,000 tenaga kerja asing yang gagal mendapat pekerjaan untuk mereka? Adakah akhirnya mereka akan menyelinap keluar dan berganding bahu dengan gerombolan sedia ada untuk mengkucak-kacirkan sektor ekonomi negara dan keharmonian masyarakatnya? Enough is enough. Perdagangan manusia merupakan perniagaan dalam ekonomi gelap yang menjahanamkan negara. Dalangnya bukan sekadar transporter seperti pekerja e-hailing atau tuan tanah, tetapi gerombolan perancang yang kemungkinannya juga warga negara Malaysia yang memiliki jaringan luas sehingga ke negara asing, di mana warga negaranya sanggup bergolok gadai demi mendapat pekerjaan di negara tercinta kita ini. Mereka, yakni gerombolan perancang ini, adalah penderhaka, makhluk si Kito dan Raja Mandelia moden yang hari ini mengumpul harta tanpa hati nurani, walaupun ramai pihak yang menderita akibatnya. Tidak hilang bisa ular menyusur akar. Demikianlah perumpamaan yang tepat untuk diplomasi yang diamalkan Perdana Menteri Malaysia yang kini menjadi kebanggaan dunia. Kerajaan Perpaduan terbuka kepada sebarang rekomendasi atau saranan daripada Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih, khususnya dalam penambahbaikan proses pilihan raya dan reformasi institusi. Jaminan itu disuarakan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengadakan pertemuan dengan pimpinan bersih diketuai pengerusinya Muhammad Faisal Abdul Aziz. Malah beliau turut menerima memorandum yang disampaikan bersih dalam pertemuan yang diadakan di pejabatnya di Putrajaya. Dalam hantaran di Facebook, Anwar memaklumkan beberapa saranan bersih telah menjadi perhatiannya. Kata beliau, terdapat beberapa cadangan dalam memorandum tersebut telah pun berada dalam pertimbangan dan tindakan Kerajaan Perpaduan. Dialog serta ruang bertukar pandangan seperti ini penting bagi memahami aspirasi masyarakat sivil serta cabaran yang dihadapi oleh kerajaan, khususnya dalam isu yang dikemukakan dalam memorandum ini. Pendekatan yang lebih inklusif dalam mendengar sendiri pandangan masyarakat sivil seperti bersih diharapkan dapat meningkatkan lagi sinergi masyarakat sivil dengan kerajaan dalam proses demokrasi negara, katanya dalam hantaran tersebut. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri memberitahu beliau juga menekankan kepentingan mengukuhkan pendidikan politik dan meningkatkan literasi politik dalam kalangan masyarakat ke arah politik Malaysia yang lebih baik. Kemarin sekitar 100 peserta himpunan tuntut reformasi 100% anjuran bersih berarak ke bangunan Parlimen. Peserta dilaporkan ingin menyuarakan beberapa tuntutan bagi mendesak kerajaan melaksanakan reformasi yang dijanjikan. Antaranya berkaitan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Rahsia Rasmi 1972 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengisytiharkan sebarang maklumat sebagai rahsia rasmi lantas tidak boleh didedahkan. Selain itu, berkenaan had penggala untuk Perdana Menteri dan mengenai Akta Hasutan 1948 serta keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA oleh mahkamah berkaitan kes rasuah membabitkan beberapa individu dan ahli politik.
Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menerima kunjungan hormat pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Grab Holding Incorporation, Anthony Tan semalam. Kunjungan hormat di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya itu turut dihadiri Menteri Pelaburan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Perdana Menteri berkata beliau telah dibentangkan dengan potensi pelaburan oleh Grab di Malaysia. Menurut Anwar, ia berhubung pelaburan seperti Grab dan Jaya Grocer di negara ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata pengoperasian GX Bank dijangka melibatkan pelaburan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun akan datang. Saudara Anthony adalah usahawan kelahiran Malaysia yang berjaya mengasaskan syarikat teknologi yang disenaraikan di Bursa Saham Nasdaq, Amerika Syarikat. Grab kini mempunyai modal pasaran sebanyak 12.34 bilion dolar Amerika, katanya dalam hantaran tersebut. Mengulas lanjut, Perdana Menteri memaklumkan beliau dan Anthony turut membincangkan bagaimana Grab dapat berkembang dengan model perniagaan yang turut membantu masyarakat serta perniagaan Malaysia. Jelasnya ia bagi meningkatkan peluang bagi masyarakat serta perniagaan negara ini menjana pendapatan. Tahniah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, denyut nadi rakyat didengari, masa depan anak muda diraih. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan beliau adalah seorang yang berpegang kepada prinsip dan tidak akan tunduk atau berdiam diri terhadap perkara tidak betul sekaligus memerlukan teguran. Beliau tidak gentar dipecat atau digantung keahlian daripada Parti Keadilan Rakyat PKR di kelantangannya kerana tidak mempunyai sebarang kepentingan, malah tidak mempunyai sebarang jawatan dalam kerajaan dan parti. Jadi saya nak jaga apa sangat? Nak buang-buanglah, nak pecat-pecatlah. Saya tukar baju ahli parlimen pakai baju lawyer pergi mahkamah. Tak gentar digantung atau dipecat. Bukanlah saya berkata angkuh bila kata macam itu. Saya cari kekuatan. Kalau saya disingkirkan daripada parti, tak rugi apapun. Patah tumbuh, hilang berganti. Saya serah sahaja apa pilihan yang saya ada. Saya dah tua, takkan nak setuju atau tunduk sahaja apabila tidak bersetuju, katanya kepada pemberita beberapa minggu lalu. Kelantangan beliau mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan atau apa sahaja yang dirasakan perlu mengundang rasa kurang senang banyak pihak sehingga ada yang melabelkan beliau sebagai lebih sudu daripada kuah. Terkini isu beliau menyatakan pendapat bahawa Yang di-Pertuan Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi serta turut mengingatkan rakyat Malaysia bahawa Agong adalah tertakluk kepada sistem raja berperlembagaan, bukan raja mutlak, menarik perhatian ahli Dewan Negara. Sebagai respon, Datuk Seri Mujahid Yusof menyifatkan ucapan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong oleh ahli Parlimen Pasir Gudang itu kemarin sebagai kekhilafan kerana naif dalam memahami realiti dan latar belakang kepada titah ucapan tersebut. YB Pasir Gudang ralat dalam kenyataannya terhadap titah Yang di-Pertuan Agong di Parlimen bukan kerana titah baginda tidak boleh diberi pandangan oleh MP, tetapi beliau ralat kerana naifnya MP Pasir Gudang terhadap realiti dan latar titah ini dibuat. Raja kita raja berperlembagaan, tapi kiasan raja adalah hikmah yang mendalam. Hanya Jauhari yang mengenal manikam, katanya. Mujahid yang juga timbalan Presiden Amanah berkata demikian sebagai respon kepada ketidaksetujuan Hassan kepada titah baginda yang menegaskan agar pihak pembangkang menunggu pilihan raya sebelum menukar kerajaan. Mujahid menjelaskan bahawa semua ahli parlimen perlu menghormati kuasa agung sebagai institusi bila mana baginda mengkritik ahli politik. Hassan gagal memahami konteks keseluruhan titah ucapan tersebut dan kebimbangan agung berkaitan ketidakstabilan politik yang akan menjejaskan kebajikan rakyat dan usaha memakmurkan rakyat, ujar beliau. Mujahid juga bertanya sama ada Hassan telah lupa usaha-usaha pembangkang untuk mengambil alih kerajaan secara tidak demokratik sebelum ini. Apakah YB Pasir Gudang lupa pelbagai peristiwa politik yang berlaku sekitar 2020 seperti langkah Sheraton yang meninggalkan parut politik menyebabkan rakyat hilang percaya kepada MP dan institusi politik kepartian? Tidakkah YB Pasir Gudang ambil pengajaran bahawa di sebalik langkah ini adalah keruntuhan moral MP yang boleh diberi dengan duit ringgit dan janji pangkat?
Kemudian usai PRU15 ada lagi cakap-cakap nak tukar kerajaan sehingga rakyat diheret kepada polemik berapa lama kerajaan Madani akan bertahan. Pembangkang hanya sibuk meneka berapa hari bulan kerajaan ini akan jatuh dan menggunakan sentimen perkauman dan agama kepada kerajaan perpaduan. Beliau menjelaskan bahawa pindaan perlembagaan dengan peruntukan Akta Anti Lompat Parti telah diluluskan untuk menoktahkan usaha menukarkan kerajaan secara tidak sihat. Benar, kelantangan yang kena pada tempatnya amat diperlukan untuk membentuk tadbir urus yang baik ke arah sebuah negara yang berdaya maju. Kita perlu ada rasa serik setelah menelusuri pelbagai sejarah dan detik hitam yang pernah berlaku. Apalagi jika kita adalah antara yang terlibat merasai kepedihan dan keperitannya. Namun jika kelantangan itu tidak disertai dengan ilmu dan memahami sesuatu isu serta mengikut emosi tanpa pertimbangan sewajarnya, mampu membentuk satu persepsi buruk terhadap kerjasama dan hala tuju sesebuah kerajaan. Apalagi kita memiliki pembangkang yang tidak konstruktif dan hanya suka dengan permainan persepsi dan sentimen. Lantang tidak semestinya membuktikan bahawa kita berada di pihak yang sentiasa benar. Kadang-kala ia mampu membawa kepada kehancuran. Usah sampai dianggap menjadi gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musang yang berbulu ayam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.